Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Untuk hari ini Matematik Tingkatan 1, kita akan belajar bab pertama di bawah tajuk nombor nisbah. Dalam bab nombor nisbah, subtopik pertama yang akan kita belajar ialah integer, dan perkara pertama yang kita akan belajar ialah mengenal nombor positif dan nombor negatif. Nombor positif ditulis bersama dengan tanda positif atau tanda tambah di hadapannya. Sementara nombor negatif mesti ditulis bersama dengan tanda negatif atau tanda tolak di hadapannya. Cuba lihat contoh-contoh yang telah saya berikan di situ. Apakah kegunaan nombor positif dan nombor negatif dalam kehidupan seharian kita? Oh, rupanya ia digunakan untuk mewakilkan dua keadaan yang saling bertentangan. Sebagai contoh, untuk suhu, negatif membawa maksud suhu yang lebih sejuk, sementara positif membawa maksud suhu yang lebih panas. Untuk arah, simbol negatif membawa maksud arah ke kiri, sementara simbol positif menunjuk arah ke kanan. Bagi wang pula, simbol negatif membawa maksud kerugian, sementara simbol positif membawa maksud keuntungan. Minta maaf anak-anak, ada sedikit kesilapan teknikal tadi. Tugasan yang perlu anak-anak jawab bermula daripada muka surat 3. Sila jawab latihan. Bagi setiap situasi yang berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan nombor negatif. Contoh-contoh telah saya berikan pada nota sebelumnya tadi. Sebagai contoh, kapal terbang berada di atas 1000 meter atas paras laut. Maka jawapannya ialah positif 1000 meter. Maka kapal selam berada di 250 meter bawah laut, mestilah negatif 250 meter. Sila lengkapkan latihan ini anak-anak. Seterusnya, kita akan belajar bahagian kedua di bawah subtopik integer, iaitu bahagian integer. Tahukah kamu integer terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu integer positif, integer negatif dan integer sifar. Apakah itu integer positif? Integer positif terdiri dari nombor-nombor bulat yang bertanda positif. Sebagai contoh, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4 dan positif 5. Nombor bulat saya yakin anak-anak telah belajar di sekolah rendah. Nombor bulat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, sejuta. Iaitu nombor-nombor yang tidak melibatkan pecahan dan tidak melibatkan perpuluhan. Maka sekiranya diletakkan tanda positif di hadapannya, maka ia dikenali sebagai integer positif. Sementara integer negatif ialah terdiri dari nombor-nombor bulat yang bertanda negatif. Sebagai contoh, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 100, negatif 250 dan seterusnya, selagi mana tidak melibatkan nombor yang ada pecahan dan perpuluhan. Sementara integer sifar terdiri dari nombor sifar sahaja, dan nombornya ialah sifar dan hanya sifar sahaja. Peringatan anak-anak, nombor pecahan dan nombor perpuluhan bukan integer. Nombor pecahan dan nombor perpuluhan bukan integer. Maka sebagai kesimpulannya, boleh kita katakan integer hanya terdiri daripada nombor bulat yang positif, nombor bulat yang negatif, sifar, dan bukan nombor pecahan dan bukan nombor perpuluhan. Diharap anak-anak dapat memahami nota ini. Mari kita buat satu latihan. Mari kita jawab satu soalan. Bulatkan pada nombor yang merupakan integer. Okey, mari kita cuba jawab yang manakah integer dalam senarai nombor-nombor yang diberikan ini. Maka jawapannya ialah negatif 102. Ya, ialah integer. Positif 62. Positif 28, positif 13, negatif 90 dan
dan sifar. Bagaimana dengan yang berwarna kuning ini? Nombor-nombor ini bukan integer kerana ia melibatkan nombor perpuluhan. Sementara yang berwarna hijau bukan integer kerana ia melibatkan nombor pecahan. Anak-anak, sila jawab tugasan di dalam buku teks muka surat 4. Subtopik seterusnya adalah mewakilkan integer pada garis nombor. Anak-anak telah mempelajari sebelum ini 3 bahagian integer, iaitu integer positif, integer negatif dan integer sifar. Maka pada kali ini kita akan mempelajari cara mewakilkan integer-integer tersebut pada garis nombor. Ini adalah satu garis nombor. Integer sifar terletak di tengah-tengah garis nombor. Sementara di sebelah kanannya ialah integer positif dan sebelah kirinya ialah integer negatif. Beginilah paparan satu garis nombor integer yang lengkap. Saya ulangi, integer sifar terletak di tengah-tengah. Integer positif terletak di sebelah kanan dan integer negatif terletak di sebelah kiri. Saya yakin anak-anak telah mengetahui kedudukan 3 bahagian integer dalam satu garis nombor. Namun, bagaimanakah susunan nombor dalam setiap bahagian integer? Sudahkah kamu mengingatnya? Mari kita lihat tips yang diberikan. Bagi integer positif, semakin bergerak ke kanan atau semakin menjauhi sifar, nombor integer positif menjadi semakin besar. Sementara semakin bergerak mendekati sifar, nombor integer positif menjadi semakin kecil. Sementara bagi integer negatif, semakin bergerak ke kiri atau semakin menjauhi sifar, nombor integer negatif menjadi semakin besar. Sementara semakin mendekati sifar, nombor integer negatifnya menjadi semakin kecil. Maka sebagai kesimpulannya, semakin menjauhi sifar, nombor integer positif atau integer negatif menjadi semakin besar dan semakin mendekati sifar, nombor integer positif dan integer negatif menjadi semakin kecil. Seterusnya, mari kita cuba jawab soalan latihan untuk menguji kefahaman kita. Soalan 4 berbunyi, wakilkan integer pada garis nombor. Apakah langkah penyelesaian yang perlu kita ambil? Pertama sekali, kita lihat maklumat yang diberi, iaitu terdapat integer sifar dan integer negatif sahaja dalam soalan. Dengan merujuk kepada nota yang telah dipelajari sebelum ini, kita mengetahui semakin bergerak ke kiri atau semakin menjauhi sifar, nombor integer negatif menjadi semakin besar. Nombor integer negatif menjadi semakin besar. Maka, pilihan jawapan yang sesuai untuk diletakkan selepas negatif 15 ialah negatif 30. Nombor semakin besar ialah negatif 45. Nombor yang semakin besar ialah negatif 75 diikuti negatif 90. Kita lihat soalan seterusnya. Soalan 5 berbunyi, wakilkan integer pada garis nombor. Kita lihat maklumat yang diberikan. Pada ruangan pilihan jawapan, terdapat 2 integer positif dan 2 integer negatif. Sementara, pada garis nombor terdapat 3 bahagian integer. Ada integer positif, integer negatif dan integer sifar. Dengan merujuk kepada nota yang telah kita pelajari sebelum ini, semakin menjauhi sifar, integer positif dan integer negatif menjadi semakin besar. Maka, pada ruangan integer positif, kita isi jawapan dengan 12 dan 16. Sementara, pada integer negatif, kita isi jawapan dengan negatif 8 dan negatif 12. Sebagai tugasan, sila jawab latihan daripada buku teks muka surat 6. Latihan 1.1c, soalan 1, soalan 2 dilengkapkan kesemuanya.